Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan pada kali ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membicarakan berkaitan bab berkaitan sutra. Itu pada pertemuan yang minggu lepas. Pada hari ini kita akan membicarakan bab berkaitan yang lain pula. Jika minggu lepas kita lebih kepada bab berkaitan ahkam ataupun berkaitan fiqh. Tetapi hari ini kita lebih kepada untuk bagaimana kita menghayati bacaan-bacaan di dalam solat. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan berkaitan tentang cara untuk bagaimana kita untuk khusyuk ataupun lebih tepatnya untuk kita menghayati apa perkara yang mana kita bacakan ketika mana solat. Hal ini kerana untuk menghayati solat itu kita perlu memahami perkara apa yang kita baca. Bukan sekadar di lisan tetapi juga kita kena mengetahui maknanya dan juga masuk perkara tersebut ke dalam jiwa kita. Jadi ini antara perkara yang mana kita akan bahaskan pada hari ini. Sebab itu kita seimbangkan bila mana pertemuan yang lalu kita telah bahaskan berkaitan bab hukum hakam, berkaitan fiqh. Jadi pada hari ini kita membahaskan juga bagaimana kita untuk menghayati perkara yang mana kita sebutkan dan kita bacakan di dalam solat. Sebelum kita pergi kepada ma'ani ataupun makna-makna tersebut, awal-awal ini kita akan bahaskan apa itu khusyuk dan ta'rif khusyuk. Itu terlebih utama kita akan bahaskan berkaitan kepentingan solat. Itu yang awal kita akan bahaskan. Yang pertama tentang kepentingan solat ataupun berkaitan apa itu khusyuk dan apa pandangan para ulama berkaitan maksud ataupun takrif khusyuk itu dari sudut lugatan wastilahan. Kemudian baru kita akan pergi kepada makna-makna ataupun kita akan menghayati apa bacaan-bacaan yang mana kita selalu baca di dalam solat. Itu yang kedua. Jadi kita bahagikan kepada dua untuk pertemuan pada kali ini. Okey. Sebelum itu, mengapa kita membahaskan berkaitan perihal solat? Hal ini kerana solat ini merupakan perkara yang sangat penting. Jika kita tengok berkaitan hal-hal yang lain dibandingkan solat, berkaitan solat ni sehinggakan para ulama berbeza pandangan tentang status orang yang meninggalkan solat ni, antara dia masih muslim ataupun telah pergi kepada kekufuran ataupun telah menjadi kafir. Itu ulama berbeza pandangan. Ini nak menunjukkan ia merupakan perkara yang penting. Cukuplah satu perkara ini menunjukkan bahawasanya solat ni perkara yang penting sehinggakan ulama berselisih tentang status orang yang meninggalkan solat ini. Apa status ataupun hukum dia. Ini menunjukkan solat adalah perkara yang mana sangat penting dalam agama. Bahkan jika kita lihat dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Iaitu Nabi SAW menceritakan kepada kita, inna awala, sesungguhnya perkara yang awal yang mana akan dihisap pada manusia, daripada manusia ni min amalihi, daripada amalan-amalan manusia nanti pada hari kiamat nanti adalah solatuhu, iaitu berkaitan solat dia. Jadi sebab itu penting untuk kita memelihara ataupun menjaga solat ni dan kita menghayati apa yang kita baca. Kerana apa? Kerana mungkin sebelum ni kita solat, kita sekadar solat tetapi kita tidak menghayati perkara tersebut dan solat itu kita merasakan satu bebanan yang besar. Ya, memang solat itu merupakan benda yang ditaklifkan kepada kita, yang mana kita kena lakukan. Tetapi ada beza orang yang mana menganggap solat itu adalah satu seperti mana perkara musibah bagi dia. Ada pula orang yang mana menjadikan solat itu sebagai perkara yang mana ia untuk meluahkan apa yang dia rasa ataupun dia jadikan solat itu tempat untuk dia meluahkan perasaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meluahkan apa yang dia rasa, derita yang dia lalui, segala rintihan dia luahkan di dalam solat. Ada beza. Orang yang pertama menjadikan solat, dia rasa benda tu macam satu musibah bagi dia. Maksudnya solat ni bila dia nak solat, aduh dah masuk dah ni subuh. Dah masuk dah zuhur ni. Saya nak kena asar pula. Dia rasa macam benda tu satu benda yang tidak disukai. Itu yang pertama. Yang kedua pula, solat itu adalah benda yang mana memang dia tunggu. Solat itu tempat dia memang hendak seperti mana dia nak bersihkan diri dia daripada noda-noda dan dosa. Ataupun yang ketiga, solat itu adalah tujuan dia untuk manifestasikan rasa syukur dia kepada pencipta. Sebab itu berbeza-beza orang menganggap solat itu. Sebab itu jika kita dapat menghayati sesuatu solat itu, maka kita akan jadikan solat itu perkara yang mana bila kita nak solat kita akan merasa
gembira untuk melakukannya sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita melakukan solat. Kerana takrif khusyuk sekali dia ada kaitan dengan khaif, berkaitan seseorang itu merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kaitan. Itu jika kita bahaskan takrif berkaitan solat sebentar lagi jika kita masuk berkaitan hal itu. Yang seterusnya, jika kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri-ciri ataupun sifat orang yang mana berjaya. Apa itu perkara yang mana kita dapat dikatakan seseorang itu berjaya tu benda apa? Jika kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkaitan solat tentang hal ini. Qad aflahal mu'minun. Iaitu qad aflahal mu'minun, iaitu sungguh telah berjayalah orang yang mana mukmin, yang mana beriman. Jika kita tengok ayat ni, bila mana dalam bahasa Arab, kalau kita fahami, bila mana perkataan qad, selepas itu dia ada fi'al madi, itu menunjukkan tahqiq. Jadi kita dapat katakan, menunjukkan telah pasti, atau betul-betul pasti orang yang mana berjaya itu adalah orang yang mana mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang mana yang beriman. Iaitu qad aflahal mu'minun. Iaitu sungguh telah beruntung ataupun telah berjaya orang-orang yang mana mukmin. Sebab kita kena ketahui ada beza antara Muslim dan mukmin. Ada perbezaan antara Muslim dan juga mukmin. Mungkin seseorang itu dia Muslim tapi dia tidak mencapai peringkat mukmin. Sebab itu ada berbeza antara Muslim dengan mukmin. Kita berharap kita dapat mati sebagai seorang mukmin. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Iaitu qad, bila mana kita telah masuk fi'il madi di sebelah itu dalam bahasa Arab, kita ketahui dia adalah tahqiq. Iaitu sungguh telah pastilah orang yang beriman itu adalah orang yang berjaya. Maksudnya Allah menceritakan orang berjaya adalah orang beriman. Itu yang pertama. Kalau kita tengok aflah. Aflah ni kalau kita tengok, dia daripada perkataan fa lam ha. Fa lam ha ni, jika kita ambil daripada asal perkataan dia, kita tahu kalau dalam Quran, dalam konteks saya ni, aflaha di sini maksudnya orang yang berjaya lah. Maksudnya telah berjaya, telah beruntung. Orang yang mana beriman. Tetapi kalau kita ambil daripada asal perkataan dia, fa lam ha, maksudnya adalah kita dapat fahami dia menunjukkan maksud memecahkan ataupun membelah. Itu kalau kita ambil asal perkataan fa lam ha, dia punya asal perkataan dia. Memecahkan ataupun seseorang itu kita katakan membelah. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, petani apa disebut dalam bahasa Arab? Petani. Fallah. Dia ada kaitan kan? Fallah. Jadi ini nak menunjukkan bila mana dalam kehidupan kita nak mencapai kebahagiaan ataupun lebih tepat kejayaan, kita kena ada sedikit usaha. Kena berkorban. Contoh petani. Fallah. Itu petani dalam bahasa Arab. Dan dia juga kita ada ketahui dia ada kaitan dengan perkataan fa lam ha tadi. Iaitu menunjukkan memecahkan ataupun kita membuka sesuatu perkara. Membelah, memecahkan sesuatu perkara. Kenapa petani disebut fallah? Kerana petani bila mana dia nak tanam pokok ke, apa-apa biji ke, dia kena membelah tanah dulu. Maksudnya ada usaha. Ada usaha yang mana dia perlu buat. Dia bukan terus berjaya. Nak dapat pokok tu, dia kena tanam dulu, dia kena membelah dan lain-lain. Itu fallah. Demikian juga qad aflahal mu'minun. Iaitu telah pasti beruntunglah, berjayalah orang yang beriman. Jadi bila mana kita nak sampai ke tahap mukmin, iaitu dia ada perkara yang mana kita kena lakukan. Iaitu ada perkara yang mana kita kena perjuangkan, korbankan dalam kehidupan kita. Maksudnya kena membelah ataupun kita kena memecahkan sesuatu perkara terlebih dahulu. Maksudnya pengorbanan. Inkisar, kita kena pecahkan jiwa kita ini daripada perkara-perkara yang mana kita ketahui benda-benda yang tidak baik, sifat-sifat mazmumah. Sebab tu penting untuk kita ketahui. Sebab tu kalau kita dengar dalam konteks pun ayat ini, kalau kita baca sekali imas, mungkin kita tak dapat nampak. Tapi kalau kita tengok sudut yang dalam, qad aflahal mu'minun. Dari sudut kita ambil asal perkataan aflah, fa, lam, ha, baru kita akan tahu dia punya maksud ayat ni dengan lebih mendalam. Itu ayat pertama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pula menceritakan allazina hum fi salatihim khashi'un. Setelah Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, Allah menyebutkan telah pasti, telah berjayalah, beruntung orang yang beriman. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mana apa? Yang allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mana dalam solat mereka dalam keadaan khusyuk. Jadi apa maksud khashi'un? Apa maksud khusyuk ini? Ini perkara yang berat. Kerana berbicara berkaitan khusyuk itu mungkin mudah.
Tetapi untuk mencapai khusyuk itu adalah sesuatu yang sangat sukar dan sangat susah dan payah dalam kehidupan. Mungkin pada solat subuh seseorang itu mencapai khusyuk. Mungkin pada waktu zuhur perkara itu sukar juga untuk dia. Benar ni mungkin kita merasai dalam kehidupan, ada kalanya ketika mana kita solat atau membaca Al-Quran, kita rasa dekat dengan pencipta. Kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghayati. Ada kalanya pula kita rasa jauh sangat, fikiran kita melayang. Sebab tu khusyuk ni satu perkara yang sukar untuk kita konsisten untuk mendapatkannya. Okey, apa maksud khusyuk? Kalau kita tengok Ibn Faris ni kalau kita tengok dia ulama lughah lah dalam bahasa Arab. Khusyuk ni kalau kita sini al-kha wasyin wal-ain. Aslun wahidun. Dia daripada perkataan ataupun huruf al-kha, kemudian disebutkan wasyin wal-ain. 3 perkataan, dia berasal dari 3 benda ni khusyuk. 3 huruf ini perkataan khusyuk. Jadi maksudnya apa? Yadullu ala tatamun. Yadullu ala tatamun maksudnya perkataan asal dari sudut bahasa menunjukkan yadullu ala tatamun, menunjukkan satu perkara yang mana tenang. Itu. Jadi khusyuk tu asal perkataannya mengikut Ibn Faris, satu pandangan yang disebutkan asal perkataan dia bermaksud tenang. Ini baru dari sudut lughah. Sebab kita ketahui selalunya kalau kita belajar dalam ilmu dia ada bab dia ataupun dia akan bagi definisi dari sudut lughatan wa istilahan. Lughah bahasa. Kalau istilah, sudut istilah yang kita nak. Sama macam solat. Solat kita tahu kalau dari sudut bahasa dia bermaksud ad-du'a, iaitu doa. Masuk solat, tetapi yang mana solat dari sudut syarak ataupun istilah itu yang kita nak, iaitu perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu dari sudut istilah. Jadi maksudnya kita tengok dari sudut istilah dan bahasa berbeza. Selalu orang akan ambil dari sudut istilah. Okey, sebelum kita masuk khusyuk dari sudut istilah, kita ambil sudut bahasa dulu. Asal perkataan dia. Kita dah sebut tadi, dia berasal khusyuk ni daripada huruf perkataan ataupun huruf kha, shin dengan ain. Ini disebutkan oleh Ibn Faris. Dan Ibn Faris mengatakan maksud asal dari sudut bahasa dia saja adalah yadullu ala tatamun, menunjukkan kepada perkara yang tenang. Itu maksud asal dia adalah menunjukkan kepada perkara yang menunjukkan ketenangan. Itu maksud asal dia. Yang seterusnya, ada juga menyebutkan khusyuk ni juga adalah tatamun, tenang, dan juga dalam keadaan tak ra'suhu, dalam keadaan kepala kita menundukkan ke bawah. Maksudnya kepala diletakkan pada menunduk melihat kepada tempat sujud. Tetapi tunduk dalam keadaan tenang. Sebab apa? Sebab ada asar yang mana menyebutkan para salaf mereka tegur orang yang mana dia solat, dia nak buat khusyuk ataupun dalam keadaan dia menunduk ke bawah, dalam tunduk dalam keadaan nampak tak tenang. Dia macam paksa diri dia nak tunduk sampai menampak seolah-olah tak tenang. Sebab itulah tunduk tak ra'suhu, tundukkan kepala, maksudnya lihat bawah tempat sujud, bukan kita tengok atas. Bukan yaltafit ataupun tengok kiri kanan, bukan. Tapi tunduk ataupun melihat ke tempat sujud dalam keadaan tatamun, tenang. Sebab ada orang mungkin dia tengok ke bawah tapi tengok bukan dalam keadaan tenang. Dia tengok dalam keadaan dia mungkin tak selesa dan lain-lain. Itu sebab itulah kita tengok dari sudut asal sila bahasa pun kita nampak memaknai perkara khusyuk tu apa. Itu baru sudut bahasa. Kita tidak pergi lagi dari sudut syarak atau istilah. Dari sudut bahasa pun kita telah merasai dia perkara tersebut. Okey. Kalau kita tengok, khusyuk juga ada yang mana memaknai perkataan khusyuk ni dengan kita tidak menguatkan suara. Maksudnya kita tidak menguatkan suara dengan terlalu kuat. Selain itu, kalau kita tengok dalam tafsir, Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan, beliau menukilkan kepada qala Al-Hasan wal Qatadah. Beliau mengatakan Hasan dan Qatadah mengatakan maksud khusyuk adalah khaifun, adalah orang-orang yang mana yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka dalam solat mereka merasa gemetar dan takutkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab ketika solat mereka merasakan Allah Subhanahu Wa Taala melihat mereka ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi mereka, memerhatikan mereka. Sebab itu khaifun, iaitu orang-orang yang mana khashi'un, yang mana dalam solat itu khusyuk adalah mereka yang khaifun. Mereka berasa takut kepada Allah kerana merasakan Allah memerhatikan mereka ketika mana solat, ketika membaca Al-Fatihah dan ketika melakukan rukun-rukun yang lain. Sebab tu mereka merasakan Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan mereka. Itu yang pertama. Kemudian sebelum kita pergi lagi kepada perkara yang lain, yang seterusnya, qala Mujahid, iaitu telah berkata Mujahid. Ini pandangan Mujahid juga dalam menafsirkan ayat tadi.
allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang mana khusyuk dalam solat mereka. Okey, apa maksudnya lagi? Qala Mujahidun, telah berkata Mujahid, huwa ghaddul basar, iaitu menundukkan pandangan. Ghaddul basar, menundukkan pandangan ketika solat. Tadi kita dah sebut dah, tatamun, tunduk dalam keadaan tatamun, iaitu dalam keadaan tenang, bukan tunduk dalam keadaan memaksa sampai kita nampak tengkok seseorang ni kadang-kadang tunduk sampai kita tengok pun kita rimah, kita pun lemah tengok ni, apa ni dia tunduk macam tu. Sebab kita yang tengok pun tengok dia tak tenang, macam keadaan tergesa-gesa. Jadi tunduk ataupun pandangan mata kita lihat ke bawah, bukan lihat ke kiri dan kanan. Tetapi kalau tengok kiri dan kanan, kalau ada hajat tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pernah ketika mana solat, Rasulullah pernah tengok ke satu tempat. Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah menghantar saraya ataupun sariyah, beberapa orang sahabat, ataupun lebih tepatnya bukan sariyah lah, hantar beberapa seorang sahabat untuk pergi tengok satu tempat ketika mana mereka nak menghadapi musuh. Rasulullah hantar beberapa orang sahabat untuk pergi tengok musuh di mana. Jadi sebab tu Rasulullah risau kat sahabat-sahabat tu, Rasulullah melihat ke arah tersebut. Jadi kalau kita tengok sebab ada hajat tak ada masalah lah. Yang jadi makruh kalau kita tengok tak ada hajat. Benda ni kita nak macam mana nak lakukan, ataupun macam mana nak mungkin nak buat contoh dalam reality konteks hari ni. Contohnya macam seseorang nenek ataupun ibu solat di rumah. Dia ada anak kecil. Dia risau, anak dia aku buat apa ni? Diam macam je. Selalunya budak-budak kalau dia diam tu ada something lah dia buat. Soalnya budak-budak kecil bila dia diam itu maksudnya ada benda dia buat. Kita tengah solat ataupun mungkin seorang ibu, seorang nenek dia solat, dia dengar cucu dia diam semacam lah, dia pun tengok ke tepi. Tak ada masalah. Itu tidak makruh sebab ada hajat. Sebab dia risau sekali budak tu buat apa-apa ke, itu tak ada masalah. Jadi yang kata ghaddul basar adalah dia meletakkan pandangan mata dia di bawah ke tempat sujud. Maksudnya ketika solat itu dia tak melihat ke mana-mana tanpa ada tujuan yang penting. Kalau lihat sebab ada tujuan tertentu, macam kita katakan ada hajat tadi, seperti mana contoh dia ada budak kecil ke anak kecil ke, itu tak ada masalah lah. Itu sebab memang ada keperluan dia, bukan saja-saja. Kalau saja-saja itulah yang menyebabkan makruh seseorang itu, makruh perbuatannya, sebab dia tengok tanpa ada keperluan. Dan Mujahid berkata lagi, wa khafdul saut, iaitu dia antara khusyuk ni adalah tidak menguatkan suara ketika mana berbicara ataupun berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Maksudnya ketika kita solat kita tak baca terlalu kuat lah, sehingga terlalu kuat sampai mengganggu orang. Itu kata Mujahid. Jadi Mujahid mengatakan khusyuk itu, orang yang khusyuk itu adalah yang pertama adalah pandangan mata dia ketika solat, dia ghaddul basar, melihat ke bawah, menundukkan pandangan dia. Yang kedua adalah dia tidak menguatkan terlalu kuatkan suara dia. Itu yang mana disebutkan oleh Mujahid dan lain-lain berkaitan hal ini. Yang seterusnya, wal khusyu'u qaribun minal qudu'. Dan khusyuk ni dia ada kaitan dengan qudu'. Khusyuk ni dia ada kaitan rapat dengan perkataan qudu'. Kalau qudu' ini maksudnya merendah diri, dia ada kaitan dengan amal jawarih ataupun dia ada kaitan dengan anggota badan. Contoh kalau kita seseorang itu dia mungkin kita nampak perbuatan dia tu nampak khudu', rendah diri, ketika solat dia pun sujud dengan baik, itu khudu'. Tetapi kalau khusyuk itu dia bukan sekadar anggota, tetapi jiwa dia sekali tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang mana mungkin ketika sujud, dia sujud, tetapi jiwa dia tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Badan dia sujud, tetapi diri dia tidak sujud. Sebab tu kita katakan bahawasanya khusyuk ini merangkumi qalb, jiwa. Dia melengkumi jiwa, dia lebih luas daripada khudu'. Sebab itu dia bermain dengan jiwa. Sebab itulah ada orang yang mana dapat sujud dengan hati dia sekali. Itulah yang mana kita bicara berkaitan khusyuk. Ada juga yang mengatakan khusyuk ni seperti mana pandangan qala Sa'id bin Jubair, huwa alla ya'rifa man ala yaminihi wala man ala shimalihi. Iaitu ada yang mengatakan khusyuk itu adalah seseorang itu musalli. Musalli adalah orang yang menunaikan solat, dia tidak mengetahui la ya'rifa man ala yaminihi, dia tak tahu pun siapa yang mana ala yaminihi, di sebelah kanan dia, wala shimalihi, dan juga dia tidak tahu pun wala man ala shimalihi, siapa yang mana berada di tepi dia, belah kiri dia, kanan dan kiri dua-dua dia tak tahu. Itu disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Dia tak tahu wala man ala shimalihi, kanan kiri dia tak tahu siapa
di sebelah dia. Tapi dia tahu ada orang. Tapi dia tidak mengetahuilah orang tersebut siapa secara spesifik. Itu menurut Sa'id bin Jubair. Apa itu khusyuk? Berdasarkan apa yang mereka katakan. Jadi sebab itu kita katakan takrif khusyuk ataupun persoalan berkaitan khusyuk ni banyaklah dia punya pandangan ataupun apa dia punya maksud tertentu berkaitan hal ini. Yang seterusnya kita masih lagi dalam dia punya takrif ataupun maksud dia lagi. Disebutkan juga khusyuk ni maksudnya al-khawfu ad-daim, iaitu al-khawf, takut kepada Allah yang mana ad-daim, yang mana berterusan. Rasa takut terus menerus berterusan. Itu khusyuk. Salah satu makna khusyuk juga. Iaitu takut dalam keadaan daim. Iaitu berterusan. Kita berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ketika mana kita berdiri ketika solat, kita merasakan Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Cuma ada perbahasan kita akan sebut lagi dalam kalangan ahli ilmu antara qiyam, berdiri ketika solat, dengan antara sujud, yang mana lagi afdal. Iaitu ada perbahasan dalam kalangan fuqaha antara yang mana lagi afdal antara seseorang tu qiyam, berdiri lama ketika solat, ataupun memperbanyakkan sujud, yang mana lagi afdal, rukun mana lagi hebat. Maksudnya rukun mana lebih berlingan tinggi yang afdal. Itu ada perbahasannya dalam kalangan ahli ilmu, kita akan sebutkan sebentar lagi. Yang seterusnya, maksud khusyuk ini yang seterusnya adalah qiyamul qalbi baina yaday rabb bil qudu'i waz zul, iaitu kita meletakkan qiyamul qalb, kita meletakkan jiwa kita, meletakkan hati kita, iaitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merasakan zul, kita merasakan merendahkan diri kita, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang yang mana dia solat dalam keadaan dia tidak merendahkan diri dia. Maksudnya jiwa dia tidak merendahkan diri di hadapan pencipta. Dia tak rasa perendah diri. Dia merasakan diri dia masih hebat. Sebab itu ketika solat, kita rapatkan saf. Kita tak kira dah dia ni sebelah kita ni siapa jawatan dia. Mungkin dia ni bos kita ke siapa-siapa, tak kira. Walaupun dia bos kita ke apa, mungkin nak kata aku ni lebih mulia pada sekian-sekian ataupun ini sekian-sekian, tak ada. Kita rapatkan saf, maksudnya kita tak kira pun di sebelah kita tu siapa, apa jawatan dia. Maksudnya dia tu bos kita ke, dia majikan kita ke, dia pekerja kita, kita rapatkan saf. Sebab itulah di dalam solat ini kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita kira status siapa di sebelah kita. Maksudnya status sosial lah dalam kalangan masyarakat kita. Kita tak kira dah benda itu. Sebab itulah kita tak hanya memikirkan tentang diri kita. Maksudnya kita tak rasa kita ni besar, ada sekian-sekian, ataupun kita merasakan kita ada special sekian-sekian, tak. Sebab dalam solat itu adalah qiyamul qalb. Kita meletakkan jiwa kita ini dalam keadaan menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang seterusnya, khusyuk ni juga takrif yang terakhir lah kita sebutkan sebelum kita pergi yang seterusnya, huwa layyinul qalbi, iaitu kita melembutkan jiwa kita. Kita melembutkan jiwa kita. Dan juga disebutkan juga riqatuhu. Apa maksud riqatuhu? Riqah ni dia ada kaitan juga dengan layin, tapi riqah ni dia lebih lembut lagi daripada layin. Kalau layin itu lembut, melembutkan hati, tapi kalau riqah ni dia lagi lembut. Maksudnya lagi dalam daripada lembut tadi. Maksudnya kita betul-betul melunakkan hati, lebih tepatnya. Riqah tu adalah kita melunakkan jiwa kita, melunakkan qalb kita ketika mana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul lembutkan. Dan ada juga menyebutkan inkisar, iaitu kita memecahkan jiwa kita ini. Maksudnya kita berhadapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan takrif khusyuk. Kita dah settle berkaitan hal-hal berkaitan takrif khusyuk ni. Yang seterusnya, bila mana kita menunaikan solat, kita bertakbir. Allahu Akbar. Tentang hukum hakam, ahkam takbir tu banyaklah, itu perbahasan fiqh, kita tak nak bahas sini. Itu mungkin perbahasan tentang fiqh. Kita bahaskan sekarang berkaitan apa dia punya takbiratul ihram ini, hikmahnya apa. Itu. Ini dibincangkan oleh para fuqaha seperti ada dinukilkan oleh Imam Nawawi. Kita bertakbirkan, kemudian kita mengangkat tangan. Allahu Akbar. Cara angkat tangan tu dekat mana? Dekat sampai bahu ke, sampai antara telinga dan bahu ke, itu perbahasan fuqaha lah. Kita tak bahaskan panjang di sini. Kalau nak bahaskan tu panjang sebab para fuqaha berbeza mazhab. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan lain, mazhab Hambali mengatakan lain. Itu kita tak bahas ini.
Jadi bila kita angkat tangan Allahu Akbar, apa dia punya hikmah di sebalik angkat tangan tersebut? Simboliknya apa? Ini kita tidak tahu secara pasti dan tepat. Sebab Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara pasti apa tujuan kita mengangkat tangan tersebut. Sebab itu para fuqaha pun mereka berbeza pandangan sebab apa. Dan mereka pun tidak dapat memberikan, tidak sepakat dalam memberikan apa hikmah ataupun simbolik di sebalik angkat tangan ini. Kerana Nabi SAW tidak memberitahu kepada kita. Okey, cuma ada beberapa pandangan lah sebab apa kita angkat tangan Allahu Akbar. Dinukilkan oleh Imam Nawawi disebutkan huwa isyaratun ila tauhid. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu ataupun raf'ul yadain adalah huwa isyaratun ila tauhid. Isyarat kepada tauhid, kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya syarat ataupun bukan syarat, manifestasi ataupun kita katakan isyarat kenapa kita angkat Allahu Akbar. Yang pertama adalah huwa isyaratun ila tauhid, iaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang seterusnya ada juga yang mengatakan bahawasanya ini adalah perkara yang mana dia perkara ta'abbudi. Perkara ta'abbudi itu adalah benda yang mana tak dapat dijangkau, kita tak dapat nak tahu sebab apa benda ni. Kita tak tahu. Itu dia benda ta'abbudi. Ada juga yang memahami sebegini, iaitu sebab apa kena angkat tangan, wallahu alam. Kita tak tahu. Sebab Rasulullah SAW angkat tangan, kita pun angkat tangan. Sebab dia apa? Wallahu alam, tak tahu. Ini dia mengatakan bahawa ini adalah ta'abbud, iaitu ta'abbudi. Perkara yang mana kita tak tahu apa simbolik ataupun di sebalik perkara tersebut. Ini. Yang seterusnya, kenapa, apa hikmah di sebalik angkat tangan? Ada juga yang menyebutkan bahawasanya ini adalah mengisyaratkan kepada kita melepaskan urusan dunia. Kita melepaskan umur dunia, iaitu apa pekerjaan dunia kita, kita melepaskan, kita angkat Allahu Akbar. Kita telah bersedia untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meninggalkan umur dunia. Umur iaitu urusan-urusan dunia yang tidak penting. Maksudnya kenapa saya sebut tidak penting? Kerana kita bukan meninggalkan kesemua urusan dunia. Tak. Maksudnya perkara yang penting yang ada keperluan itu kita kena tengoklah. Maksudnya yang ada bersangkut paut dengan masalah solat ataupun bersangkut paut dengan masalah tentang makmum di dalam solat, itu tak ada masalah. Dia ada sangkut paut dengan agama. Kerana Nabi SAW kita ketahui, dengar budak menangis ke apa, Rasulullah akan pendekkan solat. Sebab itu kita katakan, kita tinggalkan urusan umur dunia, urusan-urusan dunia tak penting. Kita angkat tangan, itu simbolik kepada Allahu Akbar. Umur dunia, urusan-urusan dunia yang tak penting kita letak tepi. Kesemua yang tidak penting kita letak tepi. Tetapi kalau bersangkut paut dengan masalah solat, tak ada masalah lah. Budak-budak menangis ataupun macam kita cakap ni, kita solat, mungkin seorang ibu ataupun nenek solat di rumah, dengar cucu menangis. Itu maksudnya dia pun solat cepat-cepat lah. Maksudnya bukanlah secara segesa-gesa, maksudnya dia menyempurnakan rukun dengan sempurna. Kemudian dia tengoklah kenapa menangis tu, lapar ke apa ke, itu maksudnya ada keperluan, tak ada masalah. Tetapi jika benda-benda yang tidak ada keperluan, perkataan umur dunia, urusan dunia, itu kita tinggalkan. Allahu Akbar, letak tepi. Itu simbolik mengapa kita mengangkat tangan ketika mana kita bertakbiratul ihram. Ini yang mana dibahaskan oleh para fuqaha. Cuma maksud asal ataupun tujuan asalnya kenapa angkat, wallahu alam, tidak ada siapa yang dapat mengetahui. Jadi sebab itulah para fuqaha mereka berbeza-beza menyebutkan tentang perkara ini. Sebab apa kita angkat tangan? Itu beberapa pandangan lah yang mana disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengumpulkan pandangan-pandangan tertentu kenapa seseorang itu angkat tangan. Raf'ul yadain, kalau kita tengok dalam bab fiqh, kita cakap kalau dalam mazhab-mazhab yang lain, Raf'ul yadain memang angkat tangan takbiratul ihram itu sunnah lah. Cuma ulama berbeza pandangan, terutama dalam mazhab Hanafi. Kalau Raf'ul yadain, angkat tangan ketika nak rukuk, itu sunnah atau tidak? Kita memegang sunnah lah. Kita mazhab Syafi'i dan majoriti ulama memegang sunnah, tapi mazhab Hanafi mereka ada perbincangan lain. Itu perbincangan panjang lah dan berkaitan Raf'ul yadain. Kalau kita tengok kat YouTube pun, kalau search siapa yang boleh bahasa Urdu lah, bahasa Urdu tu macam bahasa yang kita orang tengok Hindustan lah, ada perdebatan panjang antara golongan A dan golongan B, golongan Ahlul Hadis dan golongan Deobandi, mazhab Hanafi. Mereka debate, munazarah berkaitan Raf'ul yadain ni. Itu dalam bahasa Urdu lah. Mungkin tak ramai lah yang faham bahasa Urdu. Okey, yang seterusnya, bila mana kita telah sebutkan tadi
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian selepas takbiratul ihram, apa yang mana bacaan yang ada? Bacaan yang ada setelah takbiratul ihram, kita ada doa iftitah. Ada riwayat yang mana menunjukkan sahabat Nabi SAW tanya kepada Rasulullah, iaitu kana Rasulullah SAW yaskutu baina takbiri wa baina al-qira'ah, iaitu Nabi SAW yaskut. Yaskut tu maksudnya Nabi SAW diam, baina takbiri wa baina qiraati, maksudnya Rasulullah diam di antara takbir dan juga di antara qiraah. Apa maksudnya? Bila takbir Allahu Akbar, kemudian hadis yang sebut kerana Nabi SAW yaskutu bainan takbir, Rasulullah diam antara takbir wa bainal qiraah, dan diam antara qiraah. Qiraah di sini adalah Fatihah. Maksudnya Rasulullah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ada saktah, diam. Maksudnya diam ni bukan Rasulullah tak baca apa, sahabat yang tak dengar. Jadi sebab tu sahabat tanya, apa saktah diam tersebut? Okey. Kemudian ini qiraah. Ini takbir, ini adalah qiraah Fatihah. Di antara ni sahabat kata Rasulullah diam. Kemudian sahabat ni tanya, ma taqul? Ya Rasulullah, ma taqul? Apa yang kau sebutkan ketika mana diam ni? Sebenarnya Rasulullah tak diam. Rasulullah baca, kita tahu, doa iftitah. Rasulullah baca doa iftitah di antara takbir dengan qiraah. Qiraah ni adalah baca Fatihah lah. Tengah-tengah ni Rasulullah baca doa iftitah. Bila sahabat tanya, ma taqul? Apa yang engkau baca wahai Nabi SAW? Dan Rasulullah menjawablah, aku katakan ataupun aku bacakan ketika solat, Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itulah Rasulullah baca berkaitan doa yang mana doa iftitah. Itu bainal masyriqi wal maghrib, berkaitan hal itu. Jadi hari ini kita akan bahaskanlah berkaitan doa iftitah yang mana kita akan sebutkan sebentar lagi. Okey. Yang mana kita telah sebutkan tadi, Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa yang mana sangat penting untuk kita bacakan ketika mana di dalam solat. Kalau kita tengok doa ini, sebelum itu hadis tadi bila sebut yaskut, itu berkaitan saktah. Di dalam solat dia ada beberapa saktah. Saktah tu maksudnya tempat berhenti, tempat stop untuk kita berhenti. Maksudnya ada beberapa saktah lah. Kalau kita tengok dalam matan Safinah dan lain-lain, ada disebutkan saktah yang tertentu. Bahkan Imam Abu Dawud menyebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Kalau kita tengok Sunan Abi Dawud, kitab hadis yang sangat bagus, terutamanya dalam bab fiqh, Imam Abu Dawud pada meletakkan bab berkaitan saktah. Saktah tu dia stop sebentar lah ketika solat. Ada beberapa tempat yang mana kita berhenti. Sebab itu, kalau kita belajar tajwid, mungkin ramai dalam belajar tajwid. Kalau belajar tajwid, kita ada dengar perkataan saktah. Saktah dalam tajwid berbeza dengan saktah dalam bab fiqh. Sebab tu, setiap ilmu dia ada mustalahat tertentu. Mustalahat tu dia ada, kita fahami istilah. Istilah tertentu. Contohnya kalau kita katakan seperti mana saktah ni lah. Kalau saktah dalam ilmu tajwid lain. Kalau saktah dalam fiqh lain. Saktah dalam fiqh adalah dia stop sebentar. Maksudnya ada benda dia berhenti. Ada beberapa tempat tertentu, mawadhi', tempat tertentu yang ada saktah. Itu. Tetapi kita tak bahaskanlah tempat saktah tu di mana. Cuma kita tak katakan kenapa Rasulullah berhenti sekejap ataupun sahabat tak dengar bacaan-bacaan di antara takbir dan juga Fatihah, iaitu doa iftitah, kerana Rasulullah tidak baca dengan jahar sehingga ke semua makmum dengar. Tak. Rasulullah tak baca kuat sampai semua makmum di belakang dengar. Itu. Sebab Rasulullah baca slow di situ. Itu doa yang mana Rasulullah SAW bacakan. Saya rasa semua kita dah tahu ataupun semua kita telah hafal doa yang mana berkaitan Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa ini. Kerana doa ini adalah doa yang mana yang sangat penting. Cuba kita tengok doa-doa berkaitan bab solat ini. Cuba kita lihat di dalam solat ini penuh dengan doa berkaitan taubat. Cuba kita tengok satu persatu doa berkaitan istighfar dan taubat. Yang pertama, ada doa iftitah. Ada berkaitan kita minta ampun kepada Allah. Dekat mana kita akan sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika rukuk, ada azkar ataupun doa yang mana berkaitan minta Allah ampunkan kita dalam rukuk. Ada tak yang dibaca oleh Rasulullah? Ada. Ketika sujud ada tak?
Ada juga doa yang mana berkaitan minta ampun yang mana dibaca oleh Nabi SAW. Demikian juga ketika al-julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud, ada juga berkaitan minta ampun kepada Allah, Rabbi ghafirli. Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan kita, terutama dalam solat saja, banyak tempat-tempat yang mana Nabi SAW baca zikir yang mana berkaitan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Dalam doa iftitah ada, kita akan sebut lagi. Dalam rukuk ada. Dalam sujud pun ada Rasulullah baca. Dalam al-julus baina sajdatain pun ada. Ba'da solat, selepas solat pun ada Rasulullah istighfar. Jadi nak tengok dalam solat ni penuh dengan istighfar, meminta keampunan kepada Allah. Ini isyarat kepada apa? Isyarat kepada manusia kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Sebab itu solat ni merupakan salah satu tempat untuk menghapuskan dosa. Banyak. Sebab itu menghapuskan dosa bukan sekadar dengan kita, bukan hanya kita solat taubat, tak. Kita melakukan kebaikan pun dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Bahkan dalam solat pun kita telah banyak beristighfar kepada Allah. Selain itu, kita tengok juga di dalam solat juga banyak tempat-tempat berdoa. Sebab itu kita tengok ni, solat min haitsu lughah, solat dari sudut bahasa maksudnya doa, doa. Kita tengok pula dalam solat doa. Tadi kita sebut istighfar. Ini doa pula. Dekat ketika mana iftitah ada doa tak? Ada. Ketika Fatihah ada doa tak? Ada. Waktu sujud ada doa tak? Ada. Waktu rukuk ada tak? Zikir-zikir ataupun doa yang berkaitan doa yang dibaca Rasulullah? Ada. Waktu tasyahud ada tak? Ada. Maksudnya doa penuh di dalam solat. Doa, istighfar, dua perkara yang mana banyak dan penuh dalam solat. Ini mungkin kita tak perasan. Mungkin kita tak perasan kat mana doanya. Kita mungkin tahu doa ni, oh waktu sujud aku doa, sujud lagi kita tahu doa. Ya, sujud memang ada hadis khusus tentang doa, kita akan sebut lagi. Cuma di tempat lain pun ada tempat Rasulullah berdoa. Maksudnya zikir-zikir yang Rasulullah baca tu sebenarnya doa yang kita tak perasan. Itu. Sekali kita akan sebutkan. Yang pertama kita sebutkan dahulu berkaitan doa iftitah. Dia sebutkan terlebih dahulu berkaitan bagaimana ataupun kepentingan doa iftitah untuk kita fahami. Yang mana kita sebutkan tadi, doa iftitah yang mana dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, ba'id baini. Ba'id adalah ya Allah, jauhkanlah aku di antara aku dan dosa, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti mana kau jauhkan antara timur dan barat. Ini doa Nabi ketika doa iftitah, sangat cantik. Iaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku di antara aku dengan kesalahan-kesalahan aku. Kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib, seperti mana kau jauhkan antara timur dan barat. Kita tengok doa ini, Nabi SAW meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dengan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Seperti mana? Seperti mana apa? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti mana Allah jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat jauh tak? Jauh. Timur dan barat dua tempat yang mungkin tidak pernah bertemu. Timur mungkin tak pernah bertemu dengan barat, bahkan kedua-dua ni jauh. Jadi doa Nabi SAW ketika mana iftitah, itu pun Rasulullah dah bermula dengan doa. Sebab tu solat kita katakan solat ni doa. Maksud solat adalah doa dari sudut bahasa. Sebab mula Allahu Akbar, angkat takbir saja, dah mula doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahan aku, seperti mana kau jauhkan antara masyriq dan maghrib, iaitu antara timur dan barat. Apa maksud doa ni? Di sini dibahaskanlah apa maksud doa ni oleh para ahli ilmu. Jika kita tengok, antara syarahnya adalah menunjukkan khataayaya. Kita tengok berdoa ni. Ya Allah, jauhkanlah aku di antara aku dengan khataayaya. Khataaya adalah jamak daripada khati'ah. Khati'ah adalah kesalahan lah. Kita tahu dalam bahasa Arab ada perbezaan antara khati'ah, sayyi'ah, zunub, ada beza. Tapi dalam konteks ini, khati'ah ataupun khataayaya di sini maksudnya menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada zunub, dosa yang kita lakukan. Maksud doa ini, doa iftitah ni seperti disebutkan oleh para ahli ilmu, seperti disebutkan oleh As-San'ani dan lain-lain, maksudnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dengan
azab Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dosa yang kita lakukan. Maksudnya kita mungkin telah terjatuh ke dalam dosa. Bukan mungkin, memang kita terjatuh dalam dosa. Sebab tidak ada manusia yang maksum. Kita ini tiap hari ada dosa dan kesalahan. Sebab itu kita tengok dalam solat pun penuh istighfar tadi. Kita memang ada banyak dosa dan kesalahan. Sebab tu doa pertama dia buka solat, Allahu Akbar, mulai istiftah, doa iftitah, terus kita minta supaya Allah ampunkan kita. Kalau kita dengar Al-Kirmani. Al-Kirmani ketika menafsirkan, mensyarahkan ayat ini, Al-Kirmani ni salah seorang ulama mensyarahkan Sahih Bukhari. Kan kita ada sebut pada pertemuan yang lalu, ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari ramai. Antaranya adalah Al-Kirmani. Al-Kirmani ketika mana beliau mensyarahkan doa ini, beliau mengatakan doa ini ada 3 perkara, isyarat kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama, meminta pengampunan, kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosa yang lalu. Iaitu doa iftitah yang kita baca adalah kita meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan dosa yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan wa tanqih lil hal, supaya Allah saringkan, ampunkan dosa kita lil hal, pada dosa sekarang ini. Yang kedua adalah Allah ampunkan, saringkan kita, sucikan kita, bersihkan kita daripada dosa yang kita lakukan sekarang. Yang ketiga adalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari dosa yang akan datang kita buat. Nampak kepentingan doa ni, doa iftitah ni. Yang pertama, supaya Allah ampunkan kita dosa kita yang telah berlalu. Yang kedua, Allah ampunkan dosa kita lil hal, yang mana dosa yang mana kita lakukan sekarang. Yang ketiga adalah supaya Allah jauhkan kita, ba'id baini, jauhkan antara kita dan kesalahan dosa yang mana kita akan lakukan nanti, mustaqbal yang akan datang. Masya Allah, doa ni sangat besar dan sangat luas. Sebab tu kita katakan, jika kita menghayati doa ini, insya-Allah kita akan lebih berasa khusyuk ketika solat. Sebab kita berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan makna dia sangat besar dan bermakna. Kita tengok lagi, kita baca lagi. Doa yang sama, masih doa iftitah yang sama. Kemudian selepas mana Allah memba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ada sambungan lagi, iaitu Allahumma naqqini minal qatayaya kama yunaqqas sawbul abyad minad danas. Iaitu ya Allah, naqini. Naqini maksudnya ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah aku. Itu naqini. Bersihkanlah aku, sucikanlah aku. Kalau kita tengok di dalam kitab yang mana membahaskan tentang An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kalau kita tengok dalam bidang hadis, ada satu kitab yang bernama An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ni membahaskan makna-makna yang mana mungkin sulit untuk kita fahami dalam hadis. Kalau dalam Quran ada ulama lain yang karang tentang benda-benda yang mana mungkin gharib, yang mana kita suka untuk faham dalam Quran, itu ada kitab lain. Tapi dalam bidang hadis ada dikarang oleh Ibn Asir mengarang, iaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Iaitu makna-makna yang gharib yang mana mungkin agak sukar untuk kita fahami. Kalau kita tengok mu'jam saja sekali pandang pun susah kita nak faham. Dikumpulkan oleh Ibn Asir dalam sebuah kitab yang khusus. Dikumpulkan. Salah satunya Ibn Asir ketika mana dia menyebutkan berkaitan hal ini, menyebutkan perkataan naqi ni, beliau mengatakan bahawasanya maksud naqi ni ini adalah memisahkan antara yang baik daripada perkara yang buruk. Maksudnya memisahkan antara perkara yang mana yang elok daripada perkara yang buruk. Jadi sebab itu kita kata Allah menaqini, ya Allah, bersihkanlah aku, pisahkanlah aku daripada apa? Minal qatayaya, daripada keburukan-keburukan yang aku lakukan. Jadi maksudnya kita minta Allah sucikan kita, naqini, pisahkan antara yang baik dengan buruk. Maksudnya keburukan dosa kita pisahkan. Itu maksud Allah menaqini, ya Allah sucikan aku, bersihkan aku. Minal qatayaya kama yunaqqas sawbul abyad minad danas. Seperti mana baju yang abyad, seperti mana pakaian putih, abyad adalah putih, seperti mana baju yang putih, pakaian putih yang mana dibersihkan daripada danas. Danas adalah kotoran ataupun daki yang hitam dan gelap dan lain-lain. Jadi doa ni menunjukkan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mensucikan kita daripada kita memikirkan perkara ataupun daripada kita ada dosa. Doa ni untuk mengelakkan kita daripada dosa makin bertambah banyak. Jadi doa ni
Kita baca supaya Allah naqi ni, sucikan kita, bersihkan kita seperti mana menyuling satu benda itu pada kita. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, doa ni, Nabi SAW sebut, Ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku seperti mana baju yang putih dibersihkan daripada kotoran. Jadi kalau kita tengok baju putih, baju yang putih, kalau kita contoh, kalau sekarang pakai baju hitam, baju hitam contoh, kalau kita makan sesuatu apa ke, dia susah nak lekat. Ini kalau baju hitam macam ni. Kalau baju hitam, kalau contoh makan apa ke, kek ke, minum apa ke, jatuh atas ni, mungkin susah nak nampak kotoran. Tetapi kalau baju putih senang. Baju putih, kalau kita makan apa-apa ke, dia akan senang kotor. Senang kita katakan budak-budak lah, bayi. Bayi kalau dia pakai baju putih, dia makan kita akan tengok comot habis baju dia. Itu budak-budak. Orang besar bersama lah. Orang besar kita bersama, kalau kita makan baju putih, mungkin kemungkinan besar akan kotor. Contohlah budak-budak sekolah lah, pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah kalau ingat, darjah 1 ke darjah 2 yang pakai baju putih, balik mesti kan ada kotor kat mana-mana, mungkin makanan ke, pen ke apa, itu. Jadi Rasulullah, mungkin kita tengok hadis ini menunjukkan seperti mana dibersihkan baju yang abiyat, yang putih, pakaian putih, minad danas, daripada kotoran. Nak menunjukkan manusia ni seperti mana kain putih, yang mana mudah kita ni tergelincir dalam kesalahan, iaitu mudah kita tergelincir dalam sayi'ah, dalam kesalahan, dalam dosa. Itu sifat manusia, iaitu kita hari-hari tergelincir dalam kesalahan. Sebab kita tidak maksum, kita akan tergelincir dalam dosa. Sebab tu selalu saya ulang, al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Saya selalu ulang ni, iaitu al-khata' wa nisyan, kesalahan dan lupa, sifatani lil insan, dua sifat bagi manusia. Dia khata', kesalahan ini, tersilap, memang benda kita lakukan hari-hari, memang kita tak terlepas. Sama macam baju putih, kalau orang pakai baju putih, mesti akan kotor kalau pakai dalam tempoh yang lama. Jadi sebab itu kita katakan hadis ini ataupun doa iftitah ni menarik, iaitu kita minta naqi ni, Ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, ampunkan dosa aku seperti mana pakaian yang abiyat, yang putih, yang mana dibersihkan daripada danas, daripada kotoran-kotoran. Sebab itu kita tengok dalam bab ini sangatlah penting perkara ini. Doa ni sangat penting untuk kita baca. Kemudian Allahumma qsil qatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah, sucikanlah kesalahan-kesalahan aku ini bil ma', dengan air, wasalj, dan juga dengan salji, wal barad. Wal barad adalah air ataupun ketulan ais ataupun batu ke, air yang sejuk yang turun daripada langit. Maksudnya doa yang terakhir ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya ampunkan kesalahan kita bil ma', dengan air, wasalj, dan juga salji. Maksudnya benda-benda yang sejuk. Ini isyarat dan menunjukkan dosa itu seolah-olah api yang menghantarkan kita ke neraka. Jadi dosa itu seolah-olah menghantarkan kita kepada api neraka. Sebab tu bila api nak dipadamkan dengan bilma, dengan air, wal salj. Jadi hadis ni nak menunjukkan bahawasanya dosa tu diibaratkan menghantar kita kepada api neraka. Sebab tu untuk memadamkan api, hendaklah dengan bilma, wal salj, dengan air dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini adalah doa permohonan taubat. Ini baru tentang doa iftitah. Tentang doa iftitah saja pun kita lihat bagaimana tentang pentingnya kita telah meminta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru doa iftitah. Kita tak pergi kepada Al-Fatihah dan lain-lain lagi. Jadi nak menunjukkan bahawasanya solat, kalau kita hayati doa iftitah pun, itu pun sangat penting. Sebab tu ketika kita solat, Allahu Akbar, jangan terus kita baca Al-Fatihah. Kita baca doa iftitah dahulu. Sebab maknanya sangat besar. Maknanya sangat besar doa iftitah kita baca. Tak kisahlah doa iftitah ada banyak versi yang lain sama. Mungkin ada yang lebih suka versi yang lain. Dan ada pelbagai. Sebab doa yang Rasulullah baca ada pelbagai doa yang dibaca. Jadi mana-mana baca pun tak ada masalah. Asalkan ia diamalkan oleh Nabi SAW. Itu berkaitan doa iftitah. Yang seterusnya, kita pergi kepada yang seterusnya adalah berkaitan Al-Fatihah. Al-Fatihah panjanglah, kita tak pergi satu-satu. Kita pergi kepada part berkaitan doa saja. Sebab sekiranya kita pergi bahaskan berkaitan Al-Fatihah ni satu persatu, daripada bismillahnya, alhamdulillah dan lain, itu panjang. Jadi kita tidak bahas itu, kita bahas berkaitan doa, iaitu ihdinas siratal mustaqim, iaitu ketika mana kita berdoa
ataupun kita dalam Fatihah kita meminta supaya Allah berikan kita jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus ni? Ini doa sebenarnya permintaan solat. Mungkin kita hanya baca aja, kita tak sadar. Sedangkan dalam Al-Fatihah pun kita ada doa meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita as-sirat, jalan yang mana yang mustaqim, yang mana yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus di sini? Jalan yang lurus di sini ditafsirkan banyaklah pandangan. Kalau kita tengok para mufassir, antaranya ada mengatakan jalan yang lurus di sini adalah mengikut apa yang mana ada dalam Al-Quran. Iaitu kita beramal dengan Al-Quran dengan kefahaman yang benar. Ya, seterusnya ada juga menafsirkan maksud jalan yang lurus ini adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi banyak. Sebab itu kita mungkin katakan, mungkin kita kata buat apa nak minta, sedangkan kita memang dah ada di jalan yang betul lah, nak minta lagi, nak minta apa lagi. Kita ketahui hidayah tu banyak. Hidayah dan taufik tu banyak. Mungkin kita telah dapat satu hidayah tapi kita tak dapat hidayah yang lain. Sekarang kita telah Muslim, tetapi mungkin kita malas dari sudut yang lain. Mungkin kita dah lakukan satu kebaikan dari sudut yang lain tapi dari sudut yang lain kita malas. Mungkin kita telah dapat hidayah A tapi kita tidak dapat hidayah yang lain. Contohnya mungkin ada seseorang yang suka melakukan amalan kebaikan yang A tetapi dia pula jarang untuk istighfar. Dia mungkin susah ataupun sangat malas untuk istighfar sehingga dia lalai. Dia tidak mendapat hidayah dan taufik untuk beristighfar. Sebab tu kita kena meminta jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Kita jangan berasa kita dah selesa dah sekarang. Sebab kita tak tahu bagaimana kematian kita. Adakah kematian kita dalam keadaan husnul khatimah ataupun sebaliknya. Sebab tu sebelum ni pun saya pernah cerita berkaitan seorang ada dia penulis, dia menulis buku. Menulis buku mengkritik ateis. Dia mengkritik orang-orang mulhid. Dia mengkritik orang-orang yang mana tidak percaya Tuhan. Dia tulis kitab, dia kritik. Last kali, dia pula ditakdirkan dia pula jadi ateis. Walaupun asalnya dia menulis kitab melawan golongan-golongan sesat. Melawan ateis. Dia mengkritik kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Awalnya dia Muslim. Kemudian akhirnya dia terjatuh, dia pula yang mana jadi ateis. Sebab tu kita tak tahu hidayah ni banyak. Sebab tu yang penting nak istiqamah. Sebab tu kita perlu meminta kepada hidayah dan perlu meminta kepada jalan yang lurus. Sebab tu kita jangan kata, aku dah Muslim ni, aku dah mukmin dan beriman. Jadi aku tak perlulah benda-benda ni. Itu benda yang salah. Pemikiran yang salah sebab kita tak tahu bagaimana. Yang seterusnya, kita pergi kepada rokok. Kita pergi terus berkaitan doa yang mana berkaitan rokok. Ia adalah perkara yang penting. Sebab rokok ini juga tidak dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir mereka enggan untuk rokok. Itu yang mana dilakukan oleh orang kafir. Tapi kita orang Muslim yang kita mukmin, kita rokok ini kita lakukan banyak dalam sehari dalam kehidupan kita. Kerana kita solat tiap hari. Jadi sebab itulah apa bacaan-bacaan ketika rokok yang mana boleh untuk kita bacakan dan juga yang mana untuk kita hayati. Jadi kita tengok bacaan yang Nabi SAW bacakan ketika rokok dan juga Rasulullah baca ketika solat ada banyak. Iaitu ketika sujud dan rokok. Ketika sujud dan rokok bacaan dah banyak. Mungkin sebelum ni kita hanya baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu ketika rokok. Tetapi hakikatnya ada lagi bacaan-bacaan yang mana yang pelbagai. Ada banyak lagi yang mana Rasulullah bacakan bacaan yang lain. Tapi sebelum kita bacakan ataupun apa bacaan yang lain dibaca oleh Nabi SAW, kita pergi dahulu kepada bacaan yang mana selalu kita baca iaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ini bacaan yang mana kita semua baca daripada kecil sampai besar. Ia dilakukan oleh Nabi SAW dan memang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Tetapi apa maksud dia? Pernah tak kita terfikir apa maksud Subhana Rabbiyal Azim? Ataupun kita sekadar baca tanpa kita mengetahui apa maksudnya? Jika kita menghayati maksudnya sangat besar dan bermakna. Subhana Rabbiyal Azim iaitu kita memuji Allah, Maha Suci Rabbku. Bila sebut Subhanallah, ia bermaksud kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Jika kita tengok Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad ni tokoh lurah dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan Subhanallah. Kalau penyebutan Subhanallah maksudnya kita mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Maksudnya jika kita tengok di dunia ni ada kekurangan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kekurangan tersebut. Sebab Allah perfect daripada segala yang sama dengan makhluk. Kerana Allah tidak sama dengan makhluk.
Sebab itu bila kita sebut subhanallah, kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Tak ada kekurangan apa. Kalau kita terfikir kekurangan tertentu, itu pada makhluk, bukan pada pencipta. Kerana Allah tidak ada kekurangan. Sebab tu bila kita sebut subhanallah, kita memuji Allah, itu maksudnya kita mensucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan. Subhana rabbiyal azim. Al-Azim adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim disebutkan dalam Al-Quran berapa kali? Disebutkan sekitar 9 kali dan lain-lain. Itu disebutkan Al-Azim, antara nama Allah disebutkan dalam Al-Quran. Apa afdalul ayah fil Quran? Apa dalam Al-Quran ni, apa ayat yang paling afdal? Ayat yang mana ayat paling baik dalam Quran? Apa ayat yang paling bermakna? Ada beberapa ayat. Tetapi dalam hadis disebutkan afdalul ayah, berkaitan ayat yang paling afdal adalah ayatul kursi. Ayatul kursi ayat yang afdal. Kalau kita tengok dalam ayat kursi, tengok last sekali, apa nama Allah disebutkan? Wahuwal aliyul azim. Disebutkan nama Al-Ali dan juga Al-Azim. Maksudnya bacaan yang kita baca subhana rabbiyal azim, iaitu kita memuji Allah yang maha Al-Azim, yang maha agung. Al-Azim maksudnya yang maha agung. Kita memuji Allah. Al-Azim, nama Allah yang maha agung ini disebutkan dalam afdalul ayah. Ayat yang paling afdal dalam Al-Quran. Apa ayat yang paling afdal dalam Al-Quran? Disebutkan oleh Ibnu Katsir, iaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Dan dalam ayat kursi, last sekali, wahuwal aliyul azim. Disebutkan nama Al-Azim dalam ayat itu. Jadi kita dah baca subhana rabbil azim, nama Allah yang hebat, maha agung. Allah maha agung. Dan apa dalil berkaitan ayat kursi ini merupakan ayat yang mana yang azam, yang mana ayat yang hebat dalam Quran. Nabi SAW pernah tanya kepada sahabat. Hadis ni agak panjang, kita baca terus lalu. Atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka azam? Rasulullah pernah tanya kat sahabat, iaitu atadri, adakah engkau mengetahui mana-mana ayat yang mana yang ada min kitabillah ma'aka azam, yang mana ayat yang mana ada dalam kitab Allah ni ayat yang azam, yang dahsyat. Kemudian sahabat ni dia tak tahu. Kemudian Rasulullah tanya lagi. Last sekali sahabat ni pun jawab, dia pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sahabat ni pun baca ayat kursi. Kemudian setelah sahabat ni baca ayat kursi, Rasulullah tidak mengingkari jawapan dia. Jadi menunjukkan, sebab tu para ulama mengatakan afdalul ayah fil Quran, ayat yang paling afdal dalam Quran adalah ayatul kursi. Ayatul kursi. Jadi sebab tu kita baca subhana rabbil azim. Nama Al-Azim ni adalah ayat kursi. Jadi sebab itulah kita menyebut nama Allah. Kita dah memuji Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika mana? Di dalam rukuk. Kita mensuci maha suci Allah Subhanahu wa azim. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Al-Azim, yang maha agung. Sebab tu ketika rukuk kita menghayati, kita memuji Allah yang mana Al-Azim, yang mana yang maha agung. Barulah kita akan lebih menghayati. Kita akan lebih menghayati rukuk kita, kerana kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan kita memuji Al-Azim, nama Allah yang mana? Yang besar. Seterusnya, antara bacaan yang mana Nabi SAW bacakan ketika rukuk, apa lagi? Iaitu Nabi SAW sebutkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini antara apa yang mana zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Apa maknanya? Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya untukmu lah aku rokok. Wa bika amantu. Hanya denganmu lah aku beriman. Wa laka aslamtu. Kepada engkau lah aku menyerah diri. Ini doa ataupun zikir ketika rokok. Mungkin ada pernah dengar, ada tak pernah dengar. Dia datang dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang memang daripada hadis-hadis yang sahih, Rasulullah membaca doa ataupun zikir ini lebih tepat ketika rukuk. Dia panjang lagi, dia ada pelbagai riwayat. Dalam riwayat Muslim dia lebih pendek, kalau riwayat yang lain dia lagi panjang. Doa ni bermakna ketika rukuk Nabi baca Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya untukmu lah aku rukuk. Wa bika amantu, hanya denganmu lah aku beriman. Wa laka aslamtu, hanya untukmu lah aku menyerahkan diri. Ini ni adalah zikir ketika rukuk. Maksudnya Rasulullah ketika rukuk, Rasulullah baca ni. Kemudian ada lagi Rasulullah baca sambungan dia, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Maksudnya apa?
Lepas mana Rasulullah baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian Rasulullah sambung lagi, khasha'alaka sam'i. Aku serahkan pendengaran aku ini kepada engkau. Wa basari, penglihatan aku ini aku serahkan kepada engkau ya Allah. Wa muqi, dan juga pikiran aku ini aku serahkan kepada engkau. Kemudian wa azmi, tulang belulang aku ni aku serahkan untuk engkau ya Allah. Wa asabi, dan juga urat sarafku aku tundukkan, serahkan untuk engkau. Ini nak menunjukkan bahawasanya kita lihat bagaimana doa yang mana dibacakan oleh Nabi SAW, atau bukan doa, zikir lebih tepat, zikir yang mana dibaca oleh Nabi SAW ketika rukuk sangat bermakna. Jika ada orang nak bagi kat kita duit yang banyak, ada orang nak bagi kita duit yang lumayan, nak bagi kita duit yang banyak supaya kita bagi tangan kita kat dia, kita nak bagi tak kat orang tu? Kita tak bagi. Sekiranya orang dia bayar duit kat kita banyak, dia nak ambil mata kita, kita bagi tak? Kita takkan bagi. Demikian juga kalau orang yang dia bagi duit kat kita banyak, dia minta tulang kita ke, kita takkan bagi sebab benda ni berharga. Tetapi ketika solat, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu Rasulullah nak baca dia, khasha'alaka sam'i. Aku tundukkan, aku serahkan pendengaran aku ni kepada engkau. Wa basari, penglihatan aku serahkan kepada engkau. Wa mukhi, dan juga pikiran aku serahkan juga kepada engkau. Wa azmi, tulang belulangku aku serahkan kepada engkau ya Allah. Wa asabi, dan juga urat sarafku ini aku serahkan kepada engkau. Ini antara bacaan yang mana yang sangat bermakna yang Nabi SAW baca ketika mana solat. Ini menunjukkan kita kena baca lah ketika rukuk, walaupun dia tidak wajib. Sebab kita ketahui ia sunnah, bacaan-bacaan al-azkar, tentang azkar, zikir ketika rukuk, zikir ketika sujud dan lain-lain itu, ia walaupun bukan wajib tapi ia sunnah yang kita kena lakukan. Sebab jika kita tinggal, kita akan rugi. Sebab kita tengok makna-makna tadi, makna yang sangat dahsyat yang Rasulullah baca. Sebab itu bila kita solat, jangan lupa untuk kita baca. Walaupun tak dinafikan sah solat seseorang kalau tak baca, tapi kerugian, dia akan dapat kerugian, akan rugi. Cuma dalam mazhab Hanbali mereka mewajibkanlah zikir-zikir ni. Tapi dalam mazhab kita tidak wajib, dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ia sunnah, yang mana perkara ini dituntut kita baca, kita rugi. Seterusnya, berkaitan rukun yang seterusnya adalah berkaitan sujud. Rukun yang seterusnya adalah rukun yang mana berkaitan sujud. Sebab itu kita katakan tadi ada perbahasan antara kalangan ahli ilmu antara sujud dengan qiyam. Qiyam berdiri dengan sujud yang mana lagi afdal, ada perbahasan yang kita sebut. Wajah kita merupakan tempat yang mulia. Sepakat para ulama mengatakan jabhah, dahi merupakan adalah perkara yang wajib diletakkan ketika sujud. Diletakkan, panduan dia merupakan anggota wajib sujud adalah dahi, jabhah. Ini boleh katakan sepakat para ulama. Tak kira lah kita tengok mazhab Hanafi kan, mazhab Syafi'i kan, mereka mengatakan bahawa jabhah iaitu dahi merupakan anggota yang mana wajib ketika mana sujud. Sebab itu kita kena letakkan. Dahi termasuk dalam muka. Wajah kita ni tempat yang mulia. Sebab itu kita tengok ramai orang mereka berlumba-lumba untuk mengelokkan wajah. Tidak salah benda tersebut. Bahkan boleh berpahala jika dilakukan dengan tujuan yang betul. Maksudnya niat yang betul. Itu tidak ada masalah, bahkan berpahala kalau tujuan yang benar. Sebab itu wajah ni benda yang mulia. Bahkan ketika mana jika orang bergaduh ke, kalau orang yang mana dia sedang bergaduh ataupun dipukul ke, apa-apa ke, Rasulullah suruh kita jauhkan daripada melakukan pukulan itu di muka. Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya wajah adalah perkara yang penting. Walaupun seseorang itu dia bergaduh ataupun dia bertumbuk dengan orang, Nabi larang untuk kita pecahkan muka dia ataupun burukkan muka dia. Sebab tu adalah hadis ini, dan hadis yang diriwayatkan ini, iza qatala ahadukum, jika seseorang itu adalah seorang daripada kamu itu qatala, iaitu maksud dalam keadaan bertengkar, bergaduh, bertumbuk. Apa yang Rasulullah sebutkan kepada kita, iaitu falyajtanib wajha, hendaklah kamu elakkan daripada bahagian muka. Maksudnya jangan cederakan bahagian muka.
Bayangkan kalau kita dalam keadaan tengah bergaduh ke, bertumbuk ke, pertahankan diri dan lain-lain ataupun contohnya, sukar kita nak kawal emosi kita. Tetapi Rasulullah kata falyajtanib wajha, jauhkan daripada pukul muka, sebab muka merupakan tempat yang mulia. Kita dilarang muka-muka. Sebab tu kita jangan suka hati kita tampar muka orang, sebab Rasulullah larang. Bahkan Rasulullah kata falyajtanib wajha, jangan kita pukul muka orang ataupun jauh, elakkan daripada pukul pada kawasan wajah, sebab ia perkara yang mana berharga bagi manusia. Nak menunjukkan muka ni ada nilai. Sebab tu kita tengok Rasulullah kalau nak hantar siapa-siapa pun, Rasulullah akan hantar sahabat yang mana yang ada rupa sikit lah, macam Dihiyah dan lain-lain, yang mana ada rupa handsome. Jadi sebab tu rupa kita kena jaga, maksudnya jangan kita pukul muka orang lain, jangan kita pukul. Sebab Rasulullah sendiri yang kata falyajtanib wajha, jauhkan daripada memukul bahagian muka. Yang seterusnya, walaupun muka ni tempat yang mulia, tetapi kita tetap juga menundukkan diri, kita sujud kepada Allah. Kita tak malu. Kita tak malu pun nak sujud kat orang, dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kat orang lain kita tak boleh sujud, diharamkan sujud kepada makhluk. Tetapi jika kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajah kita yang kita jaga, mungkin orang yang mana dia pakai produk itu, produk ini, nak hilangkan itu, hilangkan ini, tetapi bila mana solat, dia tetap meletakkan kepala, muka, wajah dia yang dia jaga ni, dia tetap menundukkan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mana kita lakukan. Sebab itulah ketika mana kita sujud itu tempat yang mana akrab, yang dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tempat yang dekat antara hamba dan pencipta, ataupun maksudnya pertolongan Allah, rahmat Allah dekat dengan kita adalah ketika mana apa? Ketika mana sujud. Disebutkan di sini wa huwa sajid, iaitu antara yang tempat yang akrab. Akrab maksudnya tempat yang dekat. Apa yang dekat itu? Kalau kita tengok Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Minhaj Syarah pada Sahih Muslim, maksud hadis aqrabu ma yakunul abd, iaitu tempat yang mana paling dekat. Maksudnya ataupun kita katakan rahmat Allah lah. Lebih tepatnya kita kata rahmat Allah itu dekat dengan manusia, ataupun kita senang untuk mendapatkan rahmat Allah, itu yang lebih tepat kita fahami. Rahmat Allah mudah untuk sampai kepada manusia adalah wa huwa sajid, iaitu ketika mana seseorang itu bersujud. Ini kita fahami. Maksudnya ketika kita sujud, yang dekat dengan kita adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu yang dekat. Ada yang kita kata Allah Allah dekat kita itu, nanti kita jadi dengan pemahaman yang lain, ajaran-ajaran yang menyeleweng. Kita kata Allah berada di sebelah kita ke, itu tak boleh kita kata macam tu. Kalau kita kata macam tu, itu adalah ajaran-ajaran yang mana yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata ketika itu maksudnya Allah dia ada dekat sebelah kita lah, bukan itu maksud dia. Maksud dalam hadis ini adalah menunjukkan rahmat Allah. Seperti disebutkan Imam Nawawi, yang dekat kita, akrab di sini adalah rahmat Allah dekat dengan kita. Senang kita nak dapat rahmat Allah. Sebab itu ketika itu Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kepada kita, fa'aksirud du'a, perbanyakkan doa. Ketika mana? Ketika manusia sedang dalam keadaan sajid, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan berdoa. Sebab itu saat yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itulah kita kena manfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa. Dan berdoa ni bukan terhad dan khusus pada sujud yang terakhir. Mana-mana sujud. Kita solat sunat contoh 2 rakaat. Sujud yang pertama, rakaat pertama pun kita berdoa lah. Sujud yang kedua pun kita berdoa lah. Tak kisah bersujud mana-mana. Kita berdoa lah, meminta apa hajat yang kita hendak. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ketika itu rahmat Allah akrab, dekat dengan hamba. Rahmat Allah dekat dengan kita. Jadi sebab tu kita meminta di situ. Tadi kita dah sebutkan tentang perbezaan dalam kalangan ahli ilmu, rukun mana yang afdal, antara qiyam, berdiri ataupun sujud. Itu. Sebab kita tengok tadi, sujud pun kelebihan dia besar, iaitu tempat yang akrab, yang dekat antara kita dengan rahmat Allah. Betul dapat? Okey, kalau kita tengok di sini, disebutkan oleh Imam Nawawi, wa fi hadhihi al-mas'alati salah satu mazahib, iaitu dalam masalah ni ada 3 mazhab ulama. Maksudnya 3 pandangan ulama dalam meneliti yang mana lagi afdal, sujud ataupun qiyam, diri. Okey, ahaduha, salah satu daripada dia adalah anna tatwil as-sujudi
wa taqsirur ruku'i was-sujudi afdal. Maksudnya pandangan yang pertama ini adalah menyebutkan tatwil sujudi, iaitu anna tatwil sujudi, iaitu memanjangkan sujud dan juga memperbanyakkan rukuk, afdal, ini lebih afdal. Maksudnya ini lebih afdal. Pandangan pertama mengatakan bahawasanya sujud itu lagi afdal, iaitu seseorang itu dia memanjangkan sujud ataupun dia memperbanyakkan rukuk, itu lagi afdal. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula mengatakan anna tatwil qiyami afdal, sesungguhnya memanjangkan qiyam itu pula yang mana yang lebih afdal. Ini pandangan yang kedua. Mereka pun ada juga dalil-dalil lah, tapi kita tak sebut dalil-dalil sebab panjang dia. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang mana tawakuf. Ulama yang mana bertawakuf dalam masalah ini. Itu mereka bertawakuf, maksudnya mereka tidak memberikan pandangan yang lebih detail lah. Maksudnya mereka tidak memberikan pandangan lebih detail, tapi ada perincian di bawah ni, iaitu ada yang mana membezakan antara siang dan malam. Ada yang mana membezakan, iaitu di waktu malam mereka mengatakan memanjangkan berdiri itu lebih afdal. Itu pada waktu malam. Waktu siang pula sebaliknya. Itu ada perbahasan lah panjang. Yang mana lagi afdal antara memperlamakan sujud ataupun mempanjangkan rukuk ataupun memperlamakan berdiri. Itu ada perbezaan lah, kita dah sebut tadi. Pandangan yang terakhir, yang ketiga ataupun keempat, mereka membezakan antara malam dan siang. Kalau waktu malam mereka mengatakan banyakkan untuk berdiri malam. Waktu malam utamakan berdiri. Sebab ada dalil, berdasarkan dalil surah Al-Muzammil ayat yang kedua, iaitu qumil lail. Allah kata qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Itu. Jadi berdasarkan dalil ini mereka ada yang membezakan siang lain, malam lain. Untuk malam perbanyakkan, memperlamakan untuk qiyam diri. Ada yang membezakan antara dua tersebut. InsyaAllah saya baca di sinilah soalan-soalan ni, sedikit soalan yang ada. Okey. Macam mana kita nak hadirkan hati kita dalam solat? Kadang-kadang angan-angan kuat melayang. Ini antara soalan yang pertama yang mana ditanyakan di sini. Yang pertama, benda ni telah dijawab oleh Nabi SAW berkaitan hal ini. Dan para salafus soleh juga mereka menjawab perkara-perkara ini. Iaitu tips yang dimana diberikan adalah, bahkan benda ini terdapat riwayat menceritakan bahawasanya ketika solat itu kita anggaplah solat yang kita lakukan itu solat yang terakhir. Itu tips untuk mengelakkan angan-angan ataupun kita fikir benda lain yang tidak penting, tidak ada masalah solat. Kita anggap solat yang mana kita lakukan itu adalah solat yang terakhir. Bila kita anggap itu solat yang terakhir, maksudnya kita akan doa bersungguh-sungguh. Kita akan berdoa bersungguh. Contohnya kita tak tahu. Contoh kita solat subuh tadi. Solat subuh nak pergi kerja. Confirm ke kita sampai kerja? Tapi kita sangka baik dengan takdir lah, kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan selamatkan kita. Tapi adakah kita dapat confirm 100% kita akan selamat di perjalanan? Kita tak tahu. Sebab tu kita anggap bahawasanya ketika mana sewaktu kita sedang solat itu solat yang terakhir. Sebab tu saya sebutkan tadi, kenapa dalam solat ini penuh dengan istighfar, penuh dengan permohonan taubat. Kita sebut ketika baca doa iftitah minta taubat kepada Allah, ketika rokok pada doa taubat, ketika sujud pada doa berkaitan taubat. Kenapa kita asyik minta benda-benda ini? Kerana sebab kita kena menganggap solat kita ni adalah solat yang terakhir. Seolah-olah solat yang terakhir, maksudnya mungkin selepas ni kita anggap kita akan meninggal dunia. Ataupun malaikat, seolah-olah malaikat nak datang nak ambil nyawa kita lah. Sebab itu kenapa kita anggap ini solat yang terakhir. Seolah-olah solat yang terakhir. Bukanlah kita anggap, kita kata confirm ni solat last, tak. Kita anggap seolah-olah ini merupakan solat yang terakhir supaya kita lebih khusyuk untuk kita melakukan solat, supaya kita lebih menghayati bacaan-bacaan di dalam solat. Itu berbalik pada soalan yang ditanya tadi lah. Soalan yang lain saya nampak di sini, bolehkah doa dalam bahasa Melayu? Kalau di lisan, doa bahasa Melayu tidak boleh lah. Kalau kita ada contoh ada doa sendiri-sendiri, doa berkaitan hajat khusus tertentu, tak bolehlah doa bahasa Melayu di lisan. Di mulut ketika sujud, doa dalam hati tak masalah. Cuma kalau doa berkaitan doa yang maksur, yang memang diajar oleh Rasulullah SAW, dan kita mungkin seseorang yang mana susah baca bahasa Arab, itu ada perbahasan lain lah. Tapi berdasarkan soalan ini, kalau doa yang sendiri, yang contoh kita nak doa sendiri dalam sujud, kita ada hajat tertentu,
Contoh kita nak dapat rezeki, ya Allah bagikanlah aku rezeki, ataupun ya Allah aku nak dapat kerja ni, aku nak interview esok ni, bagilah aku dapat sekian. Itu jangan lafazkan kat mulut lah, itu kat jiwa tak ada masalah, kat qalb, kat hati tak ada masalah, tapi kita jangan lafazkan di mulut. Cuma kalau bab yang ada perbahasan dalam kalangan fuqaha, ada perbezaan, bahkan dibahaskan oleh Khatib Syarbini juga berkaitan kalau doa yang maksud. Doa yang maksud yang datang dalam hadis itu ada perbezaan dalam kalangan ulama lah, ada perbahasan tertentu. Tapi kalau doa yang mana hajat khusus kita tertentu, itu tidak boleh lah. Itu kena doa dalam hati dia. Contoh kita ada hajat tertentu, kita nak minta sekian-sekian, itu tak boleh kita sebutkan, nafaskan di mulut. Berkaitan bab muka tadi tu, pukulan tu kalau benda-benda mencederakan lah. Tapi kalau kita sekadar, contoh kita cuit-cuit sikit, contoh kalau kita tengok baby ke, kita pegang-pegang cubit pipi tu tak ada masalah lah, itu tak mencedera pun. Tapi cubit pun tengok macam mana juga, ada yang jenis geram terlebih, yang cubit sampai menangis terus, sampai merah terus, itu kalau dapat menyebabkan memudaratkan pada kulit dia, itu tak boleh lah. Kalau kita cubit saja geram sikit tak apalah, bukan mudaratkan dia pun. Yang tidak boleh ni yang Rasulullah kata falyajtanib wajha adalah iza qatala ahadukum. Kalau kita bergaduh ataupun berselisih dengan orang, pukul surat sampai lebam lah, dekat bekas tak elok, itu tak boleh. Tapi kalau kita tengok baby, kita cubit pipi dia geram sikit-sikit, tak ada masalah lah. Kalau mak dia bagi ke apa, tak ada masalah. Kat adik-adik kita, nak saudara kita, itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kalau kita cubit geram sikit kat baby tu, nak menangis nak susu, kita pun geram cubit pipi dia sampai habis menangis, sampai sakit, ada bekas ke, kat kesan cedera, itu yang tak boleh. Tapi kalau sekali kita sebab lain-lain, sebab kasih sayang ke, manja ke, itu tak ada masalah. Yang falyajtanib wajha itu berkaitan iza qatala ahadukum, kalau seseorang tu berselisih, dia bergaduh sehingga mencederakan muka, itu berkaitan hal tersebut. Okey, sebelum berhenti ya. Mungkin ada doa yang mana saya tak sempat nak sebutkan tadi. Ada beberapa doa yang mana saya tak sempat, antaranya doa ketika sujud. Kita tak sempat pun untuk sebutkan. Kerana doa ketika sujud ni dah banyak. Bahkan doa ketika sujud ada lebih kurang 5 ataupun 6 berkaitan riwayat-riwayat yang mana menyebutkan berkaitan hal ini. Sebab itu kita kena variasikan doa-doa yang mana kita baca ketika sujud. Doa yang kita baca waktu kita belajar kecil-kecil, betul, Subhanarabbiyal a'la, itu memang adalah hadis Rasulullah baca. Tapi ada juga doa yang lain yang mana Nabi SAW baca. Sebab ada hadis Aisyah menyebutkan, kana Nabi SAW yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Inilah semua nanti. Iaitu Aisyah kata Nabi SAW yuksir, memperbanyakkan membaca zikir ini ataupun doa ini ketika mana fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini kena hafal lah ni. Kita kena hafal. Sebab ini Aisyah kata Nabi SAW yuksir, memperbanyakkan. Iaitu apanya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini kita kena baca. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini doa yang mana dibaca oleh Nabi SAW, bahkan diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Iaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Iaitu last kali doa ni, tengok apa last kali doa ni, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku, minta ampun juga. Dalam sujud pun Rasulullah ajar kita minta ampun. Iaitu doa yang mana Aisyah kata Rasulullah yuksir. Dalam riwayat Rasulullah menyebut, Aisyah mengatakan Rasulullah yuksir, memperbanyakkan doa ni fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam sujud dan rukuk. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini doa kita kena baca. Doa ni pun ada berkaitan Allahumma ghafirli, berkaitan keampunan, minta ampun. Jadi sebab itulah dalam doa penuh dengan keampunan yang mana diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan maaf silap, sebelum ni saya ada kuliah tetap dekat Yayasan Taklim. Sebelum ni ada yang kelas yang asasi, selalu kuliah fiqh lah. InsyaAllah kalau ada pertemuan pada tahun hadapan lah, kita bertemu pada tahun hadapan insyaAllah jika ada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.